Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berkongsi tentang salah satu strategi di dalam sistem pengurusan. Ketua menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat adalah orang yang menjadi kepala atau pemimpin dalam sesuatu persatuan, pertubuhan, jabatan dan lain-lain. Menurut Peter Drucker, pengurus mereka yang memberi arahan kepada organisasi, memimpin dan membuat keputusan tentang bagaimana dan cara-cara yang mana perlu menggunakan segala sumber yang ke arah mencapai matlamatnya. Terdapat 3 peranan yang diketuakan oleh Peter Drucker sebagai pengurus, iaitu peranan tersebut adalah peranan interpersonal, peranan informasi dan peranan keputusan. Peranan interpersonal terbahagi kepada 3, iaitu ketua, pemimpin dan juga penghubung. Ketua ini seperti lazimnya, dia perlulah menjadi organisasi yang secara formal mewakili segala-gala organisasinya, dan pemimpin pula adalah bertanggungjawab untuk memotivasikan, mengarah pekerja dan juga memberikan arahan untuk menetapkan standard bagi para pekerjanya untuk melatih mereka. Selain itu, penghubung pula ialah melibatkan hubungan pengurus dengan individu di luar organisasi. Pengurus perlulah mencari sokongan yang boleh diperoleh dari individu tertentu bagi boleh mempengaruhi organisasinya. Peranan informasi juga adalah amat penting bagi seorang ketua. Ia berkaitan dengan penerimaan dan cara penyampaian maklumat yang dilakukan oleh ketua. Terdapat 3 peranan kecil dalam informasi, iaitu pemantauan, di mana ketua perlulah melakukan pencarian ataupun penerimaan dan penapisan maklumat yang mungkin dapat memberikan kesan kepada organisasi. Selain itu, penyebaran. Penyebaran juga melibatkan penyampaian maklumat yang penting dari luar ataupun daripada ahli-ahli dalam organisasi. Biasanya ia dilaksanakan melalui surat-surat penting ataupun melalui mesyuarat ataupun melalui hubungan telefon. Selain itu, jurucakap. Jurucakap juga merupakan tugas penting bagi ketua kerana ia boleh mengagihkan tugasan maklumat melalui laporan tahunan, ucapan, sidang media dan sebagainya. Peranan ini menjadi sangat penting kerana media massa dan orang ramai ingin mengetahui lebih maklumat tentang sesebuah organisasi. Selain daripada itu, peranan keputusan. Peranan keputusan terbahagi kepada 4. Peranan keputusan ini lebih memfokuskan kepada kebolehan pengurus membuat keputusan penting yang akan dan boleh memberikan kesan kepada organisasi. Antaranya ialah usahawan. Usahawan ini melibatkan aktiviti membuat keputusan tentang pembaruan di dalam organisasi ataupun unit yang menjadi tanggungjawab beliau. Melalui pengaman ataupun kekacauan pula ialah ketua perlulah menyelesaikan masalah yang lazim timbul, seperti contohnya mogok ataupun pelanggaran perjanjian yang berlaku antara ahli organisasi ataupun hubungan luar. Jika masalah timbul, pengurus diharapkan dapat mencari penyelesaian menggunakan kaedah-kaedah yang sudah dikenal pasti, walaupun kaedah tersebut tidak disukai oleh orang lain. Seterusnya adalah pengagih sumber. Pengagih sumber ialah melibatkan pengagihan sumber-sumber organisasi yang terdapat kepada unit-unit kerja atau individu dalam organisasi. Pengurus akan menentukan sumber apa dan kepada siapa perlu diagihkan serta bila perlu diagihkan. Ia melibatkan kos pengeluaran ataupun barang-barang produk yang perlu dipasarkan. Sebagai perunding pula, ialah mengurus akan menemui atau kumpulan tertentu yang ada di dalam atau percanggahan sesebuah perkara. Pengurus akan mewakili syarikat dalam sebarang rundingan, contohnya berunding dengan kesatuan sekerja mengenai kandungan perjanjian bersama. Bagaimana pula menurut pandangan Islam? Pemilihan ketua adalah wajib berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dan ijma' ulama kerana peranan ketua adalah mengurus hal dunia dan juga agama.
Di dalam Islam, panggilan yang akan diberikan atau penggelaran yang akan diberikan kepada ketua yang sinonim adalah Khalifah, Imatul Kubra, Walil Amri, Amirul Mukminin dan juga Sultan. Umumnya mengetahui, pemimpin boleh mempengaruhi perilaku orang lain atau sekelompok orang sedemikian sehingga perilaku tersebut menjadi pendorong bagi tindak tanduk yang positif untuk mencapai tujuan yang sama. Justru itu, ketua yang menerapkan sistem pengurusan Islam perlulah membawa konsep Islam ke dalam pengurusannya bagi memudahkan tujuan organisasinya yang ingin mencapai kejayaan berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah. Lantas, sebagai ketua yang amat menitikberatkan tentang panduan Islam, individu tersebut perlulah menerapkan sendiri konsep mentauhidkan Allah dalam semua perkara perniagaannya ataupun organisasinya dan percaya terhadap hari pembalasan. Berdasarkan surah Az-Zukhruf ayat 69, Bismillahirrahmanirrahim, Allazina amanu biayatina wa kanu muslimin, yang bermaksud iaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan adalah mereka dahulu orang-orang yang berserah diri. Berdasarkan ayat tersebut, jelaslah kita lihat apabila kita berpegang pada konsep agama, pastinya akan memberi kesan yang baik. Justru itu, apabila ketua sendiri menerapkan nilai positif untuk mencapai apa yang diinginkan untuk organisasinya, maka orang bawahan akan lebih berwaspada agar tidak berlaku perkara-perkara yang bertentangan dengan syarak yang boleh membawa kepada kemudaratan diri maupun organisasinya. Lagipun, apabila ketua sendiri mengamalkan konsep mentauhidkan Allah terlebih dahulu di dalam organisasinya, bukan sahaja mendapat keridhaan Allah, malah akan membentuk sebuah organisasi yang patuh terhadap dirinya. Kesannya, organisasi akan melakukan hal yang terbaik bagi mencapai matlamat ketua. Jadi, terbentuklah organisasi ataupun kumpulan yang terbaik berteraskan konsep yang dibawa oleh ketua itu sendiri di dalam sistem pengurusannya. Jadi, langkah yang terbaik oleh seseorang ketua itu menerapkan sendiri nilai keagamaan di dalam sistem pengurusannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Imam Afif bin Muhammad Abdul Salam, nombor metrik 282098 daripada grup 13. Hari ini saya ingin membincangkan tentang strategi dalam Islam dalam aspek planning ataupun merancang. Dari aspek planning ataupun merancang, strategi Islam yang dikemukakan dalam artikel ini adalah menubuhkan persatuan untuk perbincangan dalam bidang pekerjaan. Selain itu, strategi yang kedua adalah melakukan perbincangan di antara dua generasi untuk penukaran maklumat dilakukan dengan lebih mudah. Berdasarkan situasi ini, kita dapat menggunakan konsep syura. Sebagai seorang ketua dalam sesebuah syarikat, kita perlulah memastikan satu persatuan dibentuk untuk memudahkan pertukaran hal pekerjaan berjalan dengan lancar dan cemerlang. Persatuan sebegini dapat memudahkan lagi perbincangan dilakukan antara pekerja-pekerja dengan majikan. Idea yang lebih hebat juga akan muncul dan terhasil apabila persatuan sebegini diketengahkan. Ketua juga perlu memastikan situasi dalam syarikat sentiasa bersih supaya pekerja lebih selesa melakukan kerja. Seterusnya, strategi yang kedua adalah apabila kita menjadi seorang ketua, kita juga perlu menggalakkan pekerja-pekerja melakukan perbincangan di antara dua generasi untuk penukaran maklumat dilakukan dengan lebih mudah. Kita dapat lihat pada hari ini kebanyakan pekerja kurang melakukan perbincangan antara generasi muda dan generasi berumur. Mungkin bagi generasi muda, mereka berpandangan bahawa generasi berumur ini mempunyai idea-idea yang sudah lapuk ketinggalan zaman, dan juga bagi generasi yang berumur ini berpandangan bahawa idea yang disuarakan ataupun dilontarkan oleh generasi muda ini terlalu kebudak-budakan sehingga mereka tidak mengambil perhatian dalam hal kerja.
Jadi, apabila situasi sebegini terjadi, perkembangan syarikat akan terganggu dan prestasi syarikat jatuh merudum. Maka, kita sebagai ketua yang menggunakan prinsip Islam perlulah memastikan antara dua generasi ini bergaul rapat dan mesra supaya pertukaran-pertukaran maklumat yang hebat dapat dihasilkan. Apabila semua dijalankan berlandaskan prinsip Islam, semua kerja akan menjadi lebih mudah dan teratur. Syarikat luar juga akan memandang tinggi dan hormat apabila syarikat yang tersusun sebegini beroperasi di dalam pasaran. Akhir kalam, kita sebagai ketua perlulah menjalankan tanggungjawab kita berlandaskan prinsip Islam supaya kerja lebih tersusun dapat dihasilkan dan kita juga diredai Allah apabila mengamalkan prinsip Islam. Contoh ayat Al-Quran yang dapat dikaitkan dengan strategi Islam ini adalah surah Ali Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا غرمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Yang bermaksud, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi, berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Sekian daripada saya, Muhammad Imam Afif bin Muhammad Abdul Salam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasnul Khatimah binti Abdullah, nombor metrik 281996, akan mengkongsikan strategi seterusnya yang dapat kami simpulkan berkaitan dengan isu yang diberikan. Strategi yang saya akan kongsikan adalah berkaitan organizing. Sistem pengurusan Islam menekankan bahawa sebilangan dari kita dibesarkan oleh Allah mengenai kemahiran, pengetahuan, kepakaran dan perangai yang paling penting untuk pengurusan yang lancar. Ia juga menekankan pada kepatuhan dan saling menghormati, kerjasama, peluang yang sama, komitmen terhadap pekerjaan dan penggunaan kapasiti sepenuhnya. Seperti yang kita tahu, seorang pengurus atau pemimpin mesti menjadi teladan, memiliki rasa tanggungjawab yang lebih besar terhadap pekerjanya. Dari aspek organizing ini, strategi Islam yang dikemukakan dalam isu tersebut adalah di mana seorang pengurus mencabar pekerjanya untuk membuat keputusan berdasarkan prinsip Islam. Pengurus tersebut menguruskan perniagaannya, iaitu dengan memantau aktiviti perniagaan untuk memastikan rancangan dan objektifnya tercapai. Strategi ini membiarkan orang bawahannya menguruskan perniagaan, iaitu membeli barang dari satu syarikat konvensional yang lebih mengharapkan kepada keuntungan yang lebih tinggi, dan semestinya perbuatan ini memang salah dari segi syarak. Oleh itu, sebagai pengurus dalam organizing ini, hendaklah membiarkan orang bawahannya bagaimana syari'i berfikir sama ada menepati ciri-ciri pengurusan Islam ataupun tidak. Dengan strategi ini, pihak bawahan dapat menyelesaikan masalah sendiri untuk mengetahui kefahaman mereka tentang pengurusan Islam. Apabila pengatur mampu membentuk sebuah organisasi yang betul menepati ciri-ciri pengurusan Islam, pengurusan tersebut akan dapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kerana dalam surah An-Nur ayat 55 menyatakan, wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus salihati la yastahlifannahum fil ardh kama stahlafal ladzina min qablihim wa limakkinanna lahum dinahum allazi tada lahum wa liyubadilannahum min ba'dihi khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da zalika faulaika humul fasikun. Yang bermaksud, Allah telah berjanji kepada orang-orang yang telah beriman di antara kamu
dan melakukan amal soleh, bahawa dia pasti akan memberikan mereka pergantian di atas kuasa di bumi sebagaimana dia mengabulkan kepada orang-orang sebelum mereka, dan bahawa dia pasti akan menetapkan bagi mereka di dalamnya agama mereka yang dia lebih memilih untuk mereka, dan bahawa dia pasti akan menggantikan mereka setelah ketakutan keselamatan mereka, kerana mereka menyembahku, tidak menyatukan apa-apa dengan aku. Tetapi sesiapa yang tidak percaya selepas itu, maka mereka adalah orang yang tidak taat. Berdasarkan ayat ini, jelaslah kita lihat bahawa apabila pengurus mengatur dengan mengutamakan hukum hakam dalam Islam, mampu menggerakkan organisasinya berlandaskan syarak, malah bukan sahaja dapat menepati sistem pengurusan Islam, ia juga mampu melahirkan organisasi pekerjanya yang cemerlang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Najib Sofia binti Solahuddin, nombor matrik 281994. Saya ingin membentangkan tentang pengawalan dalam pengurusan. Islam merupakan satu agama yang syumul dan lengkap dalam merangkumi semua aspek kehidupan. Pengurusan merupakan salah satu daripada aspek yang dititik beratkan dalam Islam. Terdapat 4 elemen dalam proses pengendalian pengurusan, iaitu perancangan, pengorganisasian, kepimpinan dan pengawalan. Keempat-empat elemen tersebut sangat penting dan saling berkaitan antara satu sama lain kerana proses pengurusan ini dilakukan secara bersama-sama. Dalam sistem pengurusan, pengawalan sangat diperlukan untuk memastikan perancangan, pengorganisasian dan pengarahan dilaksanakan dengan baik. Jika pengurusan berjalan dengan baik, dalam organisasi akan memberi impak yang besar bagi memastikan jatuh bangun sesebuah organisasi. Contohnya, pengawalan dalam membuat keputusan. Sebagai seorang pemimpin, pemimpin perlu memainkan peranan yang penting dalam melakukan sesuatu keputusan. Setiap keputusan yang dibuat perlu diputuskan secara rasional. Selain itu, keputusan yang dilakukan perlu dibincang bersama-sama dan mendapat kata sepakat daripada semua pihak, terutamanya sekali pemimpin bagi setiap organisasi. Di samping itu, pemimpin perlulah membuat keputusan berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Apabila keputusan yang dibuat berlandaskan Al-Quran dan Hadis, jelas menunjukkan bahawa pemimpin telah membuat keputusan yang dapat mendatangkan kebaikan dan mengelakkan keburukan yang mana bertentangan dengan syariat. Sebagaimana hadis Anisyakhbi, qala su'ilu Abu Bakrin anil kalalah, faqala inni sa'aghulu fiha bara'i, fa in yakun sawaban fa minallah, wa in yakun khata'a wa minni wa manasyaitan, arahu ma qala al-waladi wal-walidi. Maksudnya, daripada Sya'bi, beliau berkata, Abu Bakar ditanya tentang Al-Kalalah, lalu beliau menjawab, sesungguhnya aku berijtihad mengenainya, justru sekiranya ia benar maka daripada Allah, dan sekiranya ia salah maka ia daripadaku dan daripada syaitan. Jawapannya, aku berpendapat ia Al-Kalalah adalah seorang yang tidak memiliki anak dan bapa. Hal ini jelas bahawa sekiranya keputusan yang dilakukan bertentangan, maka ia hasil dari tipu daya syaitan kerana ia bertentangan dengan syariat Islam. Oleh itu, pemimpin perlu membuat keputusan dengan sebaik-baiknya tanpa ada keraguan, kerana keputusan yang dilakukan oleh pemimpin adalah keputusan yang muktamad dan diterima oleh semua orang. Sekian, terima kasih.